perkongsian teknik yang digunakan untuk menjana idea bagi membantu huraian jawapan esei. Okey, cikgu percaya ramai dalam kalangan kamu dekat sini kalau keluar soalan esei saja kamu rasa macam agak susah, betul tak? Apa pendapat kamu dengan soalan esei, kelas? Agak susah. Agak susah kan? Kamu tak tahu apa dan bagaimana nak tulis huraian untuk soalan esei tersebut. Okey. Jadi pada hari ini cikgu akan kongsilah satu teknik antara yang boleh kamu cuba. Okey. Sebelum itu kita kena mengenali dahulu apa itu uh, esei supaya kamu boleh tahu. Apabila kamu kenal, maka kamu akan suka buat soalan esei selepas ini. Okey, soalan esei ini dia ada 3 jenis. Yang pertama, dia boleh bertanyakan nilai berdasarkan nilai yang anda pelajari. Yang kedua, dia tidak bertanyakan nilai. Apabila soalan itu tidak bertanyakan nilai, kamu kena berikan lebih daripada 10 huraian. Tetapi kelas saya tetap juga nak kamu berikan nilai sekurang-kurangnya 3. Seperti sebelum ini yang saya kongsi dengan kamu, satu lagi tips iaitu 4N8H kan. Okey, walaupun soalan tak tanya nilai, bagi saja nilai, tak rugi pun. Kalau pemeriksa tak bagi markah untuk nilai, sekurang-kurangnya kamu dah bagi semua. Okey, sekurang-kurangnya kamu dah bagi semua, tetapi kamu punya soalan tersebut kena bagi 10 ayat huraian. Okey. Kalau soalan itu berpendirian, kamu kena bertanya lebih. Kamu kena nyatakan pendirian terlebih dahulu. Contoh soalan berbentuk pendirian adalah wajarkah? Setujukah? Jika saya sebagai Perdana Menteri. Itu antara soalan yang ditanya. Okey, itu kita dah tengok bahagian ataupun bentuk soalan. Selalunya dia keluar dekat bahagian B dan bahagian C lah. Okey. Baik, seterusnya langkah untuk kamu menjawab soalan esei adalah yang pertama sekali kamu kena baca dan fahami kehendak soalan itu, apa yang dia nak. Okey. Jika soalan itu bertanyakan tindakan anda, kamu jangan tulis tindakan pihak lain. Kamu kena berikan tindakan kamu sendirilah. Okey, tengok soalan itu betul-betul. Kemudian kaitkan nilai universal dengan situasi yang diberikan. Seperti yang kita tahu nilai universal ada 18. Okey, cikgu dah pernah ajar apakah teknik untuk kita mengingat soalan untuk kita mengingat 18 nilai sebelum ini. Okey, cikgu tak nak ulang kerana hari ini kita fokus untuk esei. Okey. Kemudian kamu kena kenal pasti kata tugas. Bulatkan kata tugas soalan tersebut. Contohnya apakah kesan, apakah cara, apakah punca dan tindakan. Ya. Kemudian kamu kena aplikasikan teknik KWIN ini setelah mengenal pasti kehendak soalan ataupun kata kunci soalan. Okay, lepas ni kita tengok bagaimana menggunakan teknik ini. Dan tidak perlu ada ayat pendahuluan ataupun ayat kesimpulan. Terus terang saya kata dengan kamu, subjek pendidikan moral ni dia bukan subjek yang berbunga-bunga cinta. Dia straight to the point. Dia direct. Dia suka terus. Kamu jangan berikan ayat pendahuluan. Tak perlu pun ayat pendahuluan tersebut. Kamu jangan berikan ayat penutup. Tak perlu ayat kesimpulan pun. Walaupun kamu terror berbahasa, okay. Kehebatan ataupun kelebihan terror berbahasa itu kamu boleh guna untuk subjek lain. Untuk moral, dia straight to the point. Terus kepada jawapan, terus kepada langkah. Okay. So ini adalah langkah untuk menjawab soalan esei. Jadi kita terus kepada objektif kita pada hari ini iaitu saya ingin menggunakan teknik KWIN ini dan juga kata kerja untuk kamu membuat huraian soalan esei. Okey. Kita tengok apa itu KWIN ataupun paling ringkas kita sebut Queen lah. Paling senang kamu nak ingat kalau exam nanti. Queen ini, K ini adalah kehendak soalan. Apa itu kehendak soalan? W adalah watak. Siapa watak dalam soalan itu? I ini adalah isu. Soalan itu berbincang dan bertanya tentang apa. Dia bincang pasal apa. Dan N adalah nilai universal. Okey. Setakat ini boleh ikut kelas? Boleh tak? Boleh. Okey.
Dan kamu tengoklah muka rakan kamu ni selalu kalau saya tengok dalam exam macam ni lah, tak tahu macam mana tulis huraian. Kamu rasa macam blur sangat. Melopong saja kamu masa exam, tak tahu apa nak jawab. Jadi saya harap exam yang bakal tiba tak lama lagi, saya tak nak tengok muka yang macam ni. Okay. Dan bagaimana cara tulis huraian adalah seperti yang saya selalu saya bagi dengan kamu, kalau soalan itu tanya mengapa, ataupun kamu boleh tanya diri sendiri, mengapa, kamu jawablah dengan kerana, sebab, supaya, agar. Maksudnya setiap daripada jawapan yang kamu berikan itu harus diselitkan dengan uh, perkataan seperti ini, ataupun perkataan dengan, untuk, contohnya, misalnya dan seperti. Okey. Lepas ni kita tengok bagaimana menggunakan huraian ini. Seterusnya adalah mari kita cuba terus teknik ini. Okey, sebelum kita cuba pada teknik ini, apa yang saya telah sampaikan sebentar tadi kelas? Apa kaedah ataupun teknik yang bakal kita guna? Apa dia? Queen. Queen. Okey, bagus. Dan juga penggunaan kata kerja. Okey, kita cuba dulu. Penggunaan kata kerja kelas. Kata kerja kalau boleh, kalau kamu nak menjana idea. Okey, saya dengar dulu. Apa kata kerja yang kamu tahu kelas? Saya nak dengar idea kamu. Apa kata kerja yang kamu tahu? Menolong. Menolong. Okey, lagi. Membantu. Membantu lagi. Menyapu. Okey, itu kata kerja. Menyapu. Okey, tindakan. Okey, kita tengok. Okey, hari ini saya dah set kelas untuk pelajar-pelajar. Inilah kamu dalam kelas pada hari ini. Okey, Felixin dia dah jawab soalan saya. Makanya dia dah jawab 3 kata kerja tadi. Okey, bagi 1 markah. Dan juga satu lagi dia dah jawab 3. 3 markah untuk Felixin pada hari ini. Okey, ya rakan yang lain ada bagi jawapan tak dekat ruangan chat itu? Genevieve mengopi tak betul lah, itu bukan kata kerjanya. Okey. Apa lagi kata kerja yang kamu tahu kelas? Kamu tengok kelas dojo pada hari Menghormati. ini. Apa dia? Menghormati. Menghormati. Thank you Ezra. Ezra Valentino kan tu tadi? Ezra. Menyertai. Okey, bagus. Okey. Merobek kertas. Ezra. Siapa lagi dekat ruangan chat tadi? Menyiapkan. Dekran. Thank you. Di Dekran. Menyiapkan 1 markah. Kemudian apa lagi kamu bagi dekat saya di sini? Sekejap ya, saya guna dual listening dulu supaya senang. Okey, siapa yang bagi itu tadi? Okey, Ashley. Okey, so Ashley, mana Ashley? Saya add dulu Ashley. Ashley 4J kan? Oh, Ashley dah ada dalam ni. Okey, saya nampak dekat sini ramai Okey. Memasak, Declan kata menyiapkan, Jaren mencuci, Daniela menyertai, memasak, membaca, menjalankan, menjemur, menulis, menyidai, melaksanakan, bagus, menyanyi, mendengar, menasihati, thank you, menjamu, menerangkan, menyusun, Louis, mengoyak, mendidik, melafazkan, menolak, apa tu Meg? Mengerata tu tak betul. Menarik,
mengutip, mengajar, menusuk. Okay. So most of kamu dekat sini sudah bagi jawapan lah. Okay. Paling senang saya bagi whole class. Okay, whole class dapatlah 1 markah. Alright. Okay. Jadi kita teruskan dengan teknik kita. Terima kasih di atas respon yang kamu bagikan sebentar tadi. Okey, nanti saya tanya soalan lagi ya. Okey. Jadi kelas, kalau soalan itu dia bertanyakan cara, tindakan, peranan, tugas dan tanggungjawab, apa yang kamu kena guna adalah kata kerja yang kamu senaraikan itu tadi. Tetapi kamu kena tengok siapa yang berperanan itu. Okey, contohnya kalau kepada macam saya kata tadi lah, jika soalan itu bertanya tentang tindakan, cara, peranan, tugas, tanggungjawab, kamu kena guna kata kerja yang berimbuhan men, meng, ber dan ber. Okay? Contohnya kepada kalau diri, ini adalah contoh kepada kata kerja menjaga, menghargai, mengutamakan, menghormati, meluangkan masa, meningkatkan imej siapa? Imej diri, imej keluarga, imej masyarakat, imej bangsa, imej negara. Contohnya, nyatakan siapa kalau kamu gunakan meningkatkan imej. Menjaga maruah, mematuhi peraturan, mendengar nasihat, berpegang teguh pada nilai moral, berusaha bersungguh-sungguh, belajar. Itu contoh kata kerja. Nah, kalau kepada ibu bapa pula, okey, mendidik, mengajar, menasihati, meluangkan masa, memberitahu kepada siapa, menyediakan, mengekalkan tradisi, memberikan didikan seperti apa contoh didikannya, seperti didikan ajaran agama, didikan kemahiran hidup di dalam rumah, memberikan galakan seperti apa dan memikirkan kesan kepada isu apa. Okey, gunakan itu dalam esei kamu. Dia boleh membantu menjana idea, okey? Kemudian untuk masyarakat dia boleh guna perkataan melaporkan, mempromosikan, menderma, menyertai, mematuhi peraturan, membeli barangan buatan Malaysia contohnya, memperkenalkan, mengekalkan tradisi, menyambut perayaan, memberi sokongan seperti. Itu contoh kata kerja yang digunakan kalau tanya peranan masyarakat. Okey, seterusnya kita ada pihak kerajaan. Mengenai kempen ini kelas, saya nak bagi tahu dengan kamu, diri, contohnya diri, kita, pihak ibu bapa, pihak masyarakat, dia tak boleh mengadakan kempen. Sebab apa tak boleh mengadakan kempen? Kerana kita ni tak ada dana, kita tak ada duit. Nak mengadakan kempen tu tak boleh membabi buta. Okey, aku nak buat kempen hari ni, kamu berniat nak buat kempen, esok kempen tu berjalan. Tak boleh. Bukan seperti itu. Kempen itu memerlukan permit, kempen itu memerlukan dana yang sangat besar. Jadi yang boleh mengadakan kempen itu adalah contohnya pihak kerajaan, pihak bukan kerajaan, pihak swasta lah contohnya. Yang mendapatkan kebenaran, yang ada bajet. Okey. Jadi apa yang kita sebagai masyarakat boleh buat dengan kempen? Apa yang kita boleh buat, kelas? Kalau kita nak berkait dengan kempen ini, apa yang kita boleh buat? Menyertai, Kita boleh menyertai kempen sahaja. Menyokong memberi sokongan, kempen. Apa dia? memberi sokongan. Memberi sokongan. Yang itu Felixson tadi. Okey, Felixson. 2 markah. Okey, kita sambung balik. So, itu yang pihak kerajaan boleh buat. Selain daripada itu, pihak kerajaan boleh membuat iklan, melancarkan kempen, melancarkan iklan, mempromosikan, menyaman. Ini menyaman pesalah-pesalah lah, mendenda, menghukum seperti penjara ataupun sebagainya. Menguatkuasakan undang-undang. Jadi ini adalah peranan pihak kerajaan. Seterusnya, mari kita cuba jawab soalan bagaimana kita menggunakan teknik KWIN dan penggunaan kata kerja. Okey. Okey. Boleh seorang tolong baca tak soalan ini? Saya. Okey, dipersilakan. Gambar berikut menunjukkan ikrar integriti oleh Sekumpulan Pegawai Jabatan Laut Malaysia. Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan kepentingan integriti individu dalam melaksanakan tugas
yang telah diamanahkan. Okey. Jawapan anda? Uh, Kepentingan integriti individu dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan adalah Okey. ia Okay, thank you dapat Felixson. Okay, kita akan bincang dulu soalan ini. Okay. Jadi soalan ini kelas, dia minta jelaskan kepentingan integriti individu dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Maksudnya ini adalah sekumpulan pegawai Jabatan Laut Malaysia. Ini Jabatan Laut Malaysia dan kepentingan ini soalan ini bertanya mengenai kepentingan individu dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Okey, sebentar tadi Felixson bantu untuk membaca. Okey, memberi kerjasama. Okey, thank you. Jadi kita tengok cara jawab soalan ini menggunakan teknik Queen. Okey, mari kita cuba teknik Queen ini. Okey, seperti yang saya bagi tahu dengan kamu sebelum ini, kalau soalan itu tanya apa yang kamu kena buat, okey. Apabila soalan tanya mengenai ni sekejap saya bagi kamu nampak lebih jelas soalan ini. Okey, seperti yang saya kata tadi, kalau soalan itu, kalau dalam exam, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena bulatkan, berikan tanda lah dalam kamu punya soalan tersebut. Contohnya, sekejap. Okey, gambar berikut menunjukkan ikrar oleh sekumpulan pegawai Jabatan Laut Malaysia. Okey, berdasarkan gambar di atas, dia kata jelaskan kepentingan. Okey, kamu bulatkan integriti individu dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Jawapan anda berdasarkan nilai-nilai universal yang telah anda pelajari. Maksudnya soalan ini minta kepentingan. Sorry. Okey, maksudnya soalan ini minta kamu tulis kepentingan. Kenapa dengan soalan pen ini? Okey, dia minta kamu berikan kepentingan. Okey. Okey, apakah K kepada soalan ini, kelas? Apa K dia? Apa kehendak soalan? kepentingan. Okey, kehendak soalan adalah dia minta kepentingan. Okey. Seperti yang saya kata, terus tuliskan kamu punya soalan itu K. Kamu letak K. Okey, ini adalah whiteboard kamu kita tadi. Okey. Soalan ini minta kepada K, iaitu kamu kena berikan kepentingan. Kepentingan apa, kelas? Kepentingan menjalankan integriti individu. Kepentingan integriti individu dalam melaksanakan tugas. Okey. Tulis. Apa dia? Tulis ke jawapan. Tak, saya terangkan dulu. Okey. Kepentingan integriti maksudnya kepentingan integriti.
Okey, kemudian selepas kita letak K, kita letak apa kelas? Selepas K apa? W. I. W. W untuk Watak. watak. Okey. W ni untuk watak. Okey. Kita akan tengok siapa watak? Pegawai. Tengok Pegawai laut betul-betul. Malaysia. Okey, bagaimana cara kamu untuk tengok mengenal pasti watak itu adalah kamu kena tengok selepas kata tugas. Selepas kata tugas dekat soalan. So, kita tengok dekat sini bukan tengok dekat atas. Kalau kamu jawab exam, kamu kena tengok dekat soalan. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan kepentingan integriti individu dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Jadi kamu kena letak, kamu kena kenal pasti nilai itu selepas kata tugas. Siapa dia punya ni kelas? Watak tersebut. Watak tu. Watak siapa? Kita masih berada dekat watak ni. Kalau kamu tengok watak. Individu. Siapa? Individu. Individu. Okay, thank you Elis Setia. Mana Elis Setia? Okay. Watak dia adalah individu. Okay. Very good. Integriti individu. Individu. Okay. Individu. Okay. Baik, selepas kita letak W, kita letak apa kelas? I. Okay, I. Siapa yang jawab tu tadi? Ashley kah? Ya. Okay. Ashley. Okay. So, apakah isu soalan ini, kelas? Tugas yang telah diamanahkan. Okay, sebelum itu, perkataan dekat depan tu sebelum tugas yang telah diamanahkan apa? Melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Maksudnya apakah kepentingan integriti dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan? Very good. Okey, tanggungjawab. Okey, thank you Dekran. Ya, betul. Dia pun bertanya mengenai tanggungjawab. Okey. Felixson juga dah jawab tadi. Okey, so maksudnya isunya adalah kenapa penting integriti individu dalam melaksanakan tugas. Okey, ini dia. Lepas ataupun yang paling ringkas sekali, kita boleh tengok dia tanya mengenai tanggungjawab. Okey. N, apa dia N kelas? Nilai. Nilai. Felixson. Okey, N adalah nilai. N merupakan nilai. Okey, apa agak-agak nilai yang paling sesuai kelas dengan isu ini? Nilai apa? Kamu kena berikan berapa? Yang pertama, nilai apa yang sesuai? Ialah apa contoh nilai murni yang sesuai? Tanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey, betul. 90. Apa dia Elis Setia?
Bekerjasama. Bekerjasama ada nilai bekerjasama. Kita ada nilai apa? Kerjasama. Nah, yang Kerjasama. kedua kerjasama. Bagus. Lagi? Berdisiplin tak ada, Dekren. 18 nilai moral tak ada berdisiplin. Kejujuran, thank you Elsie. Kejujuran barulah ada. Satu lagi kamu kena bagi spare kelas. Yang keempat. Apa dia? Baik hati. Berarti tak sesuai. Toleransi. Toleransi. Hormat kurang sesuai. Okey, toleransi okey. Okey, toleransi. Okey. Tadi saya nampak yang bagi Felixon bagi 1. Ezra bagi 1. Ezra bagi 1. Elsie bagi 1. Toleransi tadi siapa bagi 1? Saya double check.